dan salam sejahtera buat semua. Saya Puteri Aisyah dan kita bertemu lagi dalam episod Yang di-Pertuan Agong Payung Negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah menunjukkan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Yang di-Pertuan Agong. Ini kerana baginda adalah pemimpin yang perlu kita hormati dan hargai. Selain itu, baginda juga turut menjadi lambang perpaduan dan kedaulatan negara. Dalam episod ini, kita akan mempelajari sejarah dan peranan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara. Malaysia bukanlah sebuah kerajaan beraja yang mutlak. Sebaliknya, Malaysia mempunyai raja yang digelar Yang di-Pertuan Agong. Institusi diraja ini telah diwujudkan selepas negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Dalam institusi ini, Yang di-Pertuan Agong memainkan peranan sebagai ketua negara. Kedudukan baginda telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara dibuat oleh Majlis Raja-Raja melalui satu sistem pemilihan yang unik. Untuk pengetahuan kamu, Majlis Raja-Raja adalah sebuah majlis yang dianggotai oleh 9 Raja-Raja Melayu dan 4 orang Yang di-Pertuan Negeri. Institusi Yang di-Pertuan Agong adalah sebuah institusi yang unik. Pada setiap penggal, seorang sultan daripada negeri-negeri Melayu akan dipilih untuk memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan dibuat dengan menggunakan sistem giliran yang mana sultan yang terpilih akan memegang jawatan tersebut selama 5 tahun. Apabila tempoh perkhidmatan baginda tamat, seseorang sultan yang baru akan dilantik bagi menggantikan tempat baginda. Pelantikan secara giliran ini tidak terdapat di mana-mana negara yang mengamalkan sistem beraja di dunia ini. Ini menjadikan negara kita sebagai sebuah negara yang menarik dan unik di mata dunia. Pemilihan Yang di-Pertuan Agong dijalankan secara sulit dan penuh kerahsiaan. Kertas undi yang digunakan tidak mempunyai sebarang nombor. Sewaktu undian dijalankan, kertas tersebut ditandakan dengan menggunakan pen dan dawat yang sama. Kertas undi akan dimasukkan ke dalam peti undi dan dimusnahkan di hadapan raja-raja sebaik saja keputusan diumumkan. Selepas pemilihan dibuat, Majlis Raja-Raja akan mengisytiharkan pelantikan tersebut. Persiapan bagi upacara pertabalan dimulakan bagi meraihkan pelantikan Yang di-Pertuan Agong yang baharu. Dalam istiadat pertabalan, Yang di-Pertuan Agong akan melafazkan sumpah dan menandatangani sumpah jawatan Yang di-Pertuan Agong. Adat istiadat ini akan saya terangkan dengan panjang lebar dalam bahagian yang seterusnya. Majlis Pertabalan Yang di-Pertuan Agong adalah salah satu daripada upacara penting di negara kita. Upacara ini diadakan di Istana Negara dan disambut dengan penuh adat istiadat. Ini bagi melambangkan kedaulatan dan keagungan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara. Majlis ini dihadiri oleh para kerabat diraja dan orang-orang kenamaan. Mereka hadir bagi menyambut dan meraihkan pertabalan baginda pada hari tersebut. Sambutan pertabalan Yang di-Pertuan Agong turut dijalankan dengan gilang gemilang. Ini bersesuaian dengan status baginda sebagai Ketua Utama Negara. Sekarang, mari kita kaji adat istiadat sewaktu Majlis Pertabalan Yang di-Pertuan Agong. Majlis Pertabalan dimulakan dengan upacara pelafazan sumpah memegang jawatan oleh Yang di-Pertuan Agong. Proses ini simbolik bagi menunjukkan kesediaan baginda menerima tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua Utama Negara. Selepas tamat upacara pelafazan sumpah, baginda akan menandatangani surat sumpah memegang jawatan. Surat sumpah pelantikan tersebut akan diserahkan kepada Perdana Menteri. Yang di-Pertuan Agong kemudiannya akan membuat pemeriksaan barisan kehormat. Barisan ini terdiri daripada anggota-anggota dari Regimen Askar Melayu Diraja.
Sewaktu memeriksa barisan, lagu Menjunjung Duli akan dimainkan bagi meraihkan pertabalan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong. Alat-alat kebesaran diraja akan dibawa masuk ke dalam balai rong seri oleh petugas-petugas istana. Peralatan-peralatan ini melambangkan kedaulatan baginda sebagai ketua utama negara. Selain itu, ia turut menjadi simbol warisan dan keagungan Raja-Raja Melayu. Antara contoh alat-alat kebesaran yang dibawa masuk adalah keris kebesaran diraja dan warkah ikrar. Keris kebesaran diraja yang telah dibawa masuk ke dalam balai rong seri akan diletakkan di atas dulang dan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Baginda akan menerima keris ini, mencabutnya dari sarung dan mengucup keris tersebut. Upacara ini adalah sebagai tanda baginda menerima amanah sebagai ketua utama negara. Selepas mengucup keris kebesaran, baginda akan melafazkan titah ikrar Seri Paduka. Dengan tamat bacaan titah tersebut, secara rasminya baginda selamat ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong. Laungan Daulat Tuanku dilafazkan sebanyak 3 kali dan akan disambut oleh para hadirin yang hadir di majlis tersebut. Ini bagi melambangkan taat setia yang tidak berbelah bagi rakyat kepada Yang di-Pertuan Agong. Akhir sekali 21 das tembakan meriam akan dilepaskan bagi meraihkan pertabalan baginda Yang di-Pertuan Agong. Lagu Negaraku akan dimainkan sewaktu tembakan meriam dilepaskan. Sebagai ketua utama negara, Yang di-Pertuan Agong memikul pelbagai tugas dan tanggungjawab kepada negara. Menurut Perlembagaan Malaysia, bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong merangkumi bidang perundangan, pentadbiran dan kehakiman. Oleh itu, sudah menjadi tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk menyanjung kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai pemimpin utama negara kita. Sekarang, mari kita kaji peranan dan bidang-bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Pertama sekali, Yang di-Pertuan Agong memainkan peranan sebagai ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja. Negeri-negeri tersebut adalah Pulau Pinang, Melaka, Wilayah Persekutuan, Sabah dan Sarawak. Sebagai ketua agama Islam, baginda bertanggungjawab melindungi dan menjaga kesucian agama Islam yang menjadi agama rasmi negara kita. Kedua, Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab melantik Perdana Menteri dan anggota Jemaah Menteri. Pada kebiasaannya, baginda akan melantik semua menteri atas nasihat dan cadangan Perdana Menteri. Namun begitu, seorang Perdana Menteri hendaklah dilantik terlebih dahulu dari Dewan Rakyat. Ketiga, Yang di-Pertuan Agong turut memainkan peranan ketika persidangan di Parlimen. Antara bidang-bidang kuasa baginda adalah memanggil Parlimen bermesyuarat dari semasa ke semasa, memberhentikan dan membubarkan Parlimen, memberi ucapan dalam mana-mana majlis Parlimen dan memperkenankan rang undang-undang. Keempat, Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab melantik Yang di-Pertua Negeri bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja. Pemilihan calon bagi jawatan tersebut dilakukan selepas baginda berunding dengan ketua menteri bagi negeri-negeri tersebut terlebih dahulu. Pada kebiasaannya, Yang di-Pertua Negeri akan dilantik selama sepenggal atau selama 4 tahun. Namun, tempoh ini boleh dipanjangkan mengikut kesesuaian. Kelima, Yang di-Pertuan Agong turut berperanan sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Oleh sebab itu, kesemua anggota Angkatan Tentera Malaysia harus melafazkan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada baginda. Selain itu, baginda turut mempunyai kuasa bagi melantik jeneral-jeneral di dalam Angkatan Tentera Malaysia. Keenam, Yang di-Pertuan Agong turut mempunyai kuasa bagi mengurniakan darjah kebesaran negara. Pada kebiasaannya,
darjah kebesaran akan dikurniakan kepada pemimpin dan rakyat Malaysia yang telah berjasa, berkorban dan berbakti kepada negara. Selain itu, darjah kebesaran ini turut dikurniakan kepada para pembesar dan diplomat negara-negara asing sebagai tanda penghormatan dan persahabatan. Dan akhir sekali, Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab menerima duta-duta dari negara luar yang menjalankan lawatan diplomatik di negara kita. Lambang kemegahan dan kebanggaan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara dapat dilihat melalui pakaian, alat kebesaran, adat istiadat, warna diraja dan bahasa istana. Ini mencerminkan kedudukan Baginda sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan negara kita. Antara simbol yang menunjukkan kedaulatan Yang di-Pertuan Agong adalah pakaian kebesaran diraja. Ia adalah warisan negara kita sejak dari zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ia juga adalah salah satu warisan negara yang harus kita banggakan. Sekarang, mari kita kaji alat-alat kebesaran dalam pakaian kebesaran diraja. Tengkolok diraja diperbuat daripada kain sutera yang ditenun diikat pada hulunya. Tengkolok Yang di-Pertuan Agong berwarna hitam dan bersulamkan benang emas. Soli atau ikatannya dinamakan dendam tak sudah. Muskat adalah persalinan rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ia dipakai sewaktu majlis rasmi seperti istiadat kebesaran diraja dan juga sewaktu hari pertabalan baginda. Muskat yang berasal dari negeri Kedah diperbuat daripada benang bulu yang berwarna hitam. Ia turut dijahit dengan sulaman benang emas. Selain itu, terdapat sulaman bunga raya yang melambangkan bunga kebangsaan. Keris pendek diraja diperbuat daripada mata keris lama. Hulu keris ini bersarung gading dan bertatahkan emas. Keris ini akan disemat pada pinggang Yang di-Pertuan Agong. Keris panjang diraja pula adalah alat kebesaran utama dalam istiadat pertabalan Yang di-Pertuan Agong. Seluruh permukaan keris dari hulu sehinggalah ke sarungnya bersalut emas. Mata keris itu ditempa daripada besi wajar yang diambil daripada 11 bilah keris di negeri-negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu. Pending diraja pula adalah hiasan pada tali pinggang atau bengkung. Ia diperbuat daripada emas 10 mutu dan bertatahkan sulaman permata delima. Selain Yang di-Pertuan Agong, Raja Permaisuri Agong turut memakai alat-alat kebesaran ketika memakai pakaian kebesaran diraja. Mari kita kaji alat-alat kebesaran tersebut. Gandik Raja adalah alat kebesaran yang dipakai oleh Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Ia dipakai ketika istiadat kebesaran diraja dan juga sewaktu pertabalan Yang di-Pertuan Agong. Ia diperbuat daripada emas putih bertatahkan permata belian. Di tengah-tengah gandik, terdapat simbol bulan dan bintang seperti yang terdapat pada bendera kebangsaan. Kalung diraja dipakai oleh Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Kalung ini diperbuat daripada emas putih yang bertatahkan permata belian. Rantai ini boleh dipisahkan menjadi sepasang subang dan kerongsang. Begitulah sedikit sebanyak penerangan tentang alat-alat kebesaran diraja. Keindahannya sememangnya tiada tandingan lantas sesuai dijadikan sebagai simbol kedaulatan dan kemegahan Yang di-Pertuan Agong. Sebagai pemerintah, Yang di-Pertuan Agong telah menjadikan Malaysia sebuah negara yang makmur dan aman sentosa. Oleh sebab itu, kita mestilah menghormati peranan baginda sebagai Ketua Utama Negara. Selain itu, kita perlulah menunjukkan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Yang di-Pertuan Agong. Dengan ini, barulah kita dapat mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara kita yang kita kecapi selama ini.
Saya harap video ini telah membantu anda memahami topik yang dipelajari. Sehingga kita jumpa lagi.